apa harapan Datuk untuk program mantap kali ini? Saya merasakan bahawa apa yang kita nak capai adalah pendedahan kepada kerja di Parlimen, dan ada juga kesan-kesan sampingan seperti keserasian itu wujud sehingga dapat terus memberi peluang kepada peserta mantap berkhidmat terus dengan ahli Parlimen berkaitan. Tapi pada saya dalam melaksanakan apa juga program, ada baik buruk, ada keseronokan, kesedihan dan sebagainya. Tapi saya harap yang paling penting satu sajalah, hubungan itu akan dapat diteruskan walaupun mereka tidak lagi bergelar peserta mantap, dan mereka dapat menggunakan segala ilmu, pengetahuan dan pengalaman kepada ke arah kebaikan. Baru-baru ni kan ada mahasiswa berimplementasi di UM. Jadi bagaimana Datuk untuk mendidik mahasiswa itu sendiri agar Datuk sendiri nak bercakap kan menggunakan kewarasan akal dan tidak menggunakan emosi jika hendak menyuarakan ketidakpuasan hati apabila kerajaan melaksanakan satu isu ataupun dasar yang dibuat oleh kerajaan? Sebenarnya perkara ni dah banyak diajar bagi orang Islam, benda ni semua ada dalam ajaran. Kalaulah dia boleh rakam kenyataan dia, perlakuan dia pada ketika ini dan disimpan untuk dia lihat balik pada 10-20 tahun akan datang, saya rasa mungkin dia pun akan nampak apa yang cuba kita beritahu. Pada saya tidak salah untuk mahasiswa menyatakan pendirian, tetapi saya tak faham kenapa setengah orang dituduh sebagai mencampuri, tetapi apa yang dibuat di insiden malam itu tidak pula mengaitkan dengan campur tangan mana-mana pihak. Saya tak rasa mahasiswa benar-benar marah kerajaan ataupun dasar kerajaan ataupun keputusan mahkamah kerana dia sendiri, melainkan dia diasuh, berikan maklumat-maklumat yang kalau tidak boleh kita bendung perasaan marah itu, boleh jadi terlalu beremosi. Tapi percayalah cakap saya, sepandai-pandai mana pun kita, ada orang boleh bijak. Hebat mana pun kita merasakan kita tidak boleh digunakan oleh mana-mana pihak, secara tak sedar ada orang lain lebih bijak mengambil kesempatan menggunakan kita sebagai penggerak kepada matlamat yang mereka nak capai. Menggunakan orang, mengambil kesempatan, ini perkara yang biasa berlaku. Cumanya sama ada kita benar-benar faham atau tahu kita itu sedang digunakan atau tidak. Jadi kepada mahasiswa, kepada saya berpegang kepada idealisme ini penting, tetapi pastikan kita benar-benar tidak digunakan. Sebab itu ada setengah orang yang lebih dewasa akan cakap belajarlah bersungguh-sungguh. Itu waktu kita belajar. Mahasiswa tak apa suka, sebab pada dia seolah-olah waktu itulah. Tapi begitu saya berapa ramai orang yang berjaya dalam dunia ini yang bermula dengan demonstrasi, dan berapa ramai orang yang berjaya dalam dunia ini disebabkan dia belajar ataupun dia menggunakan kemahiran dia dengan cara yang betul. Orang yang mencipta Facebook mungkin pada setengah orang adalah orang yang tidak berjaya dalam peperiksaan, tapi dia pandai sebenarnya. Tetapi dia tidak pula buat demonstrasi. Maknanya menggunakan kemahiran di tempat yang betul dan juga ataupun belajar akademik secara betul adalah kunci kepada kejayaan. Sebab kita ni, bagi saya lah kan, sebagai generasi muda, kira macam setiap isu ataupun perkara yang terbangkang kaitan tu sebenarnya benda yang tidak benar kan. Tapi bagaimana untuk Datuk melihat kita ni, generasi muda ni, untuk menghadapi asakan ataupun setiap tumahan yang dilemparkan oleh pihak pembangkang? Isu tu akan menjadi benda tak betul, jadi fitnah kan. Nombor satu, dalam program mantap kita ni pun salah satu caranya, zaman sekarang ni tak ada perkara yang boleh disembunyikan. Pokok pangkal kita rajin atau tidak dia untuk cari jawapan. Zaman dulu susah kita nak cari jawapan kepada satu-satu perkara, itu pun orang cari. Tapi zaman sekarang bila senang, kita malas nak cari, sehingga kan kita dapat dia satu maklumat, kita pun kongsi. Kita dah malas nak berfikir. Sebab itu kepada mahasiswa,
mungkin pesan saya terlibat dalam aktiviti yang sebelum ini, cuba tanya diri, agak-agak dia tahu tak kenapa dia berada di lokasi itu, dan untuk apa perjuangannya, dan kepada siapa yang dapat manfaat. Saya tak nampak apa yang berlaku di industri Melayu baru ini memberi manfaat kepada ramai orang, apatah lagi kepada negara kita, selain daripada cemuhan ataupun ulasan-ulasan negatif yang keluar di media baru. Dunia kian berubah, perubahan melingkari, melaksana hasrat hati, kejayaan terbukti. Dunia yang megah dengan misi yang gagah, kerana perpaduan kita masih bersama. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu agama. Satu bangsa, satu negara, kita satu Malaysia. Mulanya sekarang berjalan dan dilaksana, seia sekata, sehati dan sejiwa, membina masa hadapan menuju kejayaan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Arif bin Usman, alumni Mantap 2. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Suhaimi bin Abdul Rahman, alumni Mantap 3. Saya berasal daripada Selangor dan intern kepada Datuk Razali Haji Ibrahim pada Mantap 2. Saya berasal daripada Muar Johor, juga merupakan intern kepada Datuk Razali Haji Ibrahim dalam Mantap 3. Okay, semasa Mantap 2, saya intern kepada Datuk Razali dan saya telah ditempatkan di Parlimen Muar. Saya telah diberi kepercayaan oleh Datuk untuk menjaga pusat khidmat. Di sana saya telah berkhidmat kepada Parlimen Muar, iaitu masyarakat di Muar. Contoh aktiviti yang saya laksanakan di Parlimen Muar seperti pembahagian laptop satu Malaysia dan juga membantu masyarakat di sana sewaktu bulan puasa dan juga jamuan hari raya. Semasa Mantap 3, saya telah berkhidmat kepada YB Datuk Razali Haji Ibrahim selama 2 bulan ataupun hampir 2 bulan setengah kalau tak silap saya, pada tahun 2013, yang mana saya telah menjalani dua sesi pelaksanaan tugas, iaitu pertamanya di Parlimen Malaysia dan yang keduanya di pusat khidmat Parlimen Muar. Untuk perbandingan Mantap yang sebelum ni dan juga Mantap sekarang, saya sebagai Rustier telah diberikan kepercayaan oleh Datuk Razali bersama Encik Suhaimi telah menjalankan Mantap 4 dengan jayanya, insya-Allah. Perbandingan yang saya nampak dalam Mantap-Mantap yang sebelum ni ialah Mantap 4 lebih tersusun dan juga lebih terancang berbanding dengan Mantap yang sebelum ni, kerana organisasi dan juga pelaksanaannya sangat smooth, sangat lancar, ditambah dengan sokongan daripada peserta, komitmen daripada Rustier dan juga pelbagai pihak. Ya, seperti mana yang telah diterangkan oleh Encik Arif, pada Mantap 4 kali ini kami telah dibantu oleh beberapa agensi lain, iaitu Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia iaitu YADIM dan juga Biro Tata Negara, yang mana mereka telah memberikan sepenuh kerjasama kepada pihak Rustier, iaitu pihak kami sendiri yang telah diberi kepercayaan oleh YB Datuk Razali Haji Ibrahim. Okay, harapan saya kepada peserta Mantap 4, bekerjalah dengan niat yang ikhlas, bantulah YB anda sebaik mungkin, jadikan ia sebagai satu platform untuk anda berjaya di masa hadapan.
ciduklah berapa banyak ilmu yang anda dapat di parlimen dan juga di kawasan parlimen untuk anda lebih mantap di masa hadapan. InsyaAllah. Dan harapan saya kepada semua pelatih Mata 4, saya mengharapkan agar anda semua berusaha bersungguh-sungguh, kerana pada saya bukan mudah untuk mengetuk pintu hati seseorang, melainkan kita hendak mengetuk kepala seseorang. Jadi dengan itu saya rasa cukuplah sekadar ini saja, dan saya mendoakan supaya semua pelatih Mata 4 berjaya hingga ke akhirnya, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih dan Assalamualaikum.